Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ihsan Dahlia dan ini pantau agenda reformasi. Perdana Menteri China Li Qiang menyifatkan kerjasama antara China dan ASEAN akan terus kekal kukuh dalam menepani segala kemungkinan dan katanya kerjasama yang dinikmati kedua-dua pihak kini adalah hasil daripada persefahaman antara satu sama lain berhubung cabaran yang dihadapi serta usaha untuk mencapai keamanan. 只有我们持续坚守正确的道路，未来无论经历怎么样的风雨，中国和东盟的合作都将牢不可破，行稳致远。 Presiden Indonesia Joko Widodo bagaimanapun berkata kerjasama kukuh itu hanya boleh dicapai dengan kepercayaan yang perlu dibina dan dipelihara antara satu sama lain. Selanjutnya saya mengundang kita perlu memaknai semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Lee berkata demikian ketika menghadiri sidang kemuncak ASEAN di Jakarta seminggu selepas Beijing menerbitkan peta standard China. Antara lain, peta itu menunjukkan garisan 9 sempang China yang memasuki kawasan Zon Eksklusif Ekonomi EEZ, beberapa negara Asia Tenggara di Laut Cina Selatan termasuk Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam dan Filipina. ASEAN yang merangkumi 10 negara di rantau Asia Tenggara memainkan peranan penting dalam menepani cabaran semasa di dunia yang dilihat sentiasa berubah. Kesatuan serantau ini telah membuktikan keupayaannya untuk berkolaborasi dan juga merangkul perubahan sekaligus memenuhi tuntutan-tuntutan cabaran global yang semakin kompleks dalam usaha untuk mengekalkan keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran serantau. ASEAN telah mewujudkan pelbagai mekanisme dan inisiatif serantau yang membolehkan negara-negara ahli untuk berkongsi pandangan dan sumber dalam menangani isu-isu penting seperti geopolitik, ekonomi, alam sekitar, kesihatan dan juga hak asasi manusia. Dengan penekanan yang kukuh pada diplomasi, dialog dan juga kerjasama, ASEAN terus berusaha untuk menjadi pemain utama dalam mengatasi cabaran global semasa. Ini persoalan besar sejauh mana nilai dan kebersamaan dalam negara serantau terutamanya ASEAN untuk mendepani cabaran-cabaran ini. Profesor Madya Dr. Koo Ying Hui, Ketua Jabatan Pengajian Antarabangsa dan juga Strategik Universiti Malaya UM bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera, Doktor. Salam sejahtera. Ya, Prof, pertama sekali untuk kita lihat secara dasarnya ataupun secara besarnya di mana ASEAN berada hari ini dalam mengimbangi apa yang kita sebut sebagai superpower di peringkat global. Ya, saya rasa pada zaman sekarang ni yang kita lihat ini saya rasa kita nampaknya dengan pertelingkahan di antara Amerika Syarikat dan juga China dan banyak tumpuannya diletakkan kepada ASEAN ke hala yang mana dan saya rasa situasi ASEAN sekarang ni memang amat mencabar sekali kalau kita lihat dalam situasi begini dan bukannya sewaktu kita lihat dengan isu ASEAN ini bukan sahaja di rantau ini malahan ada pelbagai cabangnya yang sepertinya Indo-Pasifik dan sebagainya yang juga melibatkan negara-negara ASEAN sekali. Jadi sekarang ni dalam kuasa ASEAN dalam menghadapi cabaran global semasa di antara dua kuasa besar. Ini saya rasa mereka telah ambil banyak langkah iaitu pendekatan untuk hedging kebiasaannya. Walaupun dalam ASEAN Summit ini kita lihat ada beberapa langkah dan sebelumnya juga dengan standard map daripada China itu negara-negara seperti termasuk Brunei sebenarnya telah mengambil pendekatan yang agak konsisten
untuk mengklaim balik dengan South China Sea, dengan persempadanan dan sebagainya. Jadi saya rasa kali ini dengan ASEAN Summit 43 ini sememangnya sangat menariklah dan sangat mencabar sekali dengan cabaran-cabaran yang ASEAN hadapi ini. Dan juga Prof, kita nak melihat kembali apa yang dinyatakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam ucapannya yang diberikan semalam untuk mengingatkan ASEAN tidak menjadi alat kepada mana-mana kuasa dalam cabaran semasa. Ini penting dan juga isu besar apabila kita bercakap berkaitan dengan kuasa-kuasa besar dunia. Apa maksudnya dan bagaimana ASEAN untuk kekal neutral dalam segala hal dan juga kebersamaan dalam ASEAN itu perlu wujud? Ya, sekiranya kita lihat dengan slogan ASEAN pada ASEAN Summit pada kali ini, iaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth ni, kalau ikut statement daripada Presiden Jokowi sebelum ni, ada 3 perkara yang penting, iaitu ASEAN harus kekal efektif, ASEAN harus kekal relevan dan juga ASEAN harus berfaedah kepada citizen yang ada di negara-negara ASEAN ini. Saya rasa daripada segi ini telah terbuktinya memang dari segi ASEAN, di peringkat ASEAN mereka telah melakukan beberapa langkah yang ingin kekal untuk sebagai neutral, di mana ada usaha-usaha seperti yang kita lihat dalam pertelingkahan di antara Amerika Syarikat dengan China ini, kebanyakannya mereka memperbaiki dan mempunyai hubungan yang baik kepada kedua-dua pihak dan termasuk dengan saya rasa hubungan mereka dengan kuasa-kuasa lain yang besar sepertinya India, Jepun, South Korea dan sebagainya juga dipelihara. Jadi saya rasa langkah-langkah ini telah apa yang ASEAN telah cuba untuk mengekalkan ASEAN centrality yang selalu diperkatakan itu. Selain daripada apa yang Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahawa kesamarataan ataupun kesetaraan dalam kalangan negara-negara ASEAN. Daripada apa yang Dr. cakap tadi, ia menjurus kepada hal-hal besar seperti ekonomi dan hal ekonomi terutamanya seruan untuk penyepaduan ekonomi yang disuarakan juga oleh Perdana Menteri selain polisi di peringkat kerajaan, bagaimana ia boleh disambut oleh kelompok peniaga dan juga masyarakat dalam ASEAN terutamanya untuk kita melihat kerjasama ekonomi serantau untuk mengatasi cabaran ekonomi global seperti ketidakstabilan pasaran antarabangsa, Doktor. Ya, seperti yang kita lihat sebenarnya kerjasama antara ASEAN itu masih banyak ruang untuk diperkukuhkan. Namun itu adalah antara satu dimensi. Dimensi yang lain adalah ASEAN juga mempunyai gabungan ekonomi dengan pelbagai kuasa luar, contohnya ASEAN Plus 3 dan sebagainya, ASEAN US, ASEAN UN dan sebagainya untuk pelbagai kerjasama. Tapi saya rasa kalau kita lihat dekat 3 pilar ASEAN, ekonomi itu menjadi keutamaan selama ini dan tidak pernah berubah, dan itu sebenarnya juga adalah satu kritikan daripada observer ASEAN di mana tumpuannya banyak kepada ekonomi, tapi walaupun tidak disangkalkan kestabilan ekonomi harus dipelihara dan ia akan melalui kestabilan politik di dalam negara-negara ASEAN tersebut. Saya rasa antara langkah yang untuk penyepaduan ekonomi adalah saya rasa inflasi yang sedang berlaku. Sekarang ini harus lihat kepada dari segi makroekonomi dan memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara-negara ASEAN, sebab kita kalau lihat 10 negara dalam ASEAN sekarang dengan observer iaitu Timor Leste, memang wujudnya ketidaksamaan dari segi kekuatan ekonomi. Jadi negara-negara yang lebih maju dan lebih kuat daripada segi ekonomi harus mempunyai mekanisme yang lebih bersifat menolong dan sifat regionalisme dalam memperkukuhkan kerjasama antara mereka, dan harusnya pada masa yang sama sifat bantu-membantu di antara negara-negara ASEAN itu agar penyepaduan ekonomi ASEAN itu dapat dicapai.
Dan juga Prof, kita sering bercakap berkaitan dengan penyatu paduan bagaimana ASEAN itu perlu bekerjasama terutamanya dalam mendepani cabaran-cabaran global dan sebagainya. Tetapi kalau kita menyentuh berkaitan dengan isu dan juga masalah dalaman yang membelenggu negara-negara ASEAN, menurut Prof, mungkin apa isu-isu yang perlu diselesaikan dan apa masalah-masalah dan juga hal-hal dalaman ASEAN ini yang perlu diatasi oleh ke-10 negara ini? Ya, sekarang ni saya rasa semuanya melihat mempunyai memberi perhatian kepada isu Myanmar, krisis yang berlaku di Myanmar, dan di dalam ASEAN Summit ini ASEAN leaders telah mengeluarkan deklarasi di mana mereka akan review 5 points consensus tersebut, dan ada yang lihat ada beberapa klausa yang telah memperlihatkan statement kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Namun saya rasa dari segi 5 point consensus itu dan deklarasi dan statement adalah satu langkah, namun ada langkah-langkah seperti insiden-insiden seperti siapa yang memberikan bantuan kepada militeri junta di Myanmar dan sebagainya. Isu-isu itu harus juga diperbincangkan, kerana hanya di paper dengan review 5 point consensus dan tanpa timeline yang akan berlaku, kerisauannya adalah krisis Myanmar itu akan berlanjutan. Walaupun langkah-langkah telah diambil, tetapi saya rasa krisis Myanmar ini telah memula sejak 2021 dan ASEAN selain daripada review 5 point consensus harus melangkah lebih jauh dalam menyelesaikan masalah krisis Myanmar. Dan ketika kita membincangkan dengan isu krisis Myanmar, ada juga beberapa isu tentang isu migrasi, isu refugee dan sebagainya yang berlaku di kalangan negara-negara ASEAN yang harus juga menerima perhatian yang setara. Prof menyatakan dua mungkin antara isu-isu besar terutamanya berkaitan dengan Myanmar dan juga migrasi dan sebagainya. Langkah-langkah telah diambil oleh ASEAN dan juga adakah Prof melihat isu ini dapat diselesaikan dan peranan ASEAN dalam mempromosikan pendamaian dan juga penyelesaian konflik di rantau ini? Bagaimana usaha itu dan adakah kita melihat ia cukup konkret untuk diselesaikan dalam tempoh-tempoh tertentu, Prof? Ya. Saya rasa yang kenapa isu migrasi ini harus diperbincangkan kerana ia sangat berkaitan rapat dengan penyepaduan ekonomi juga, kerana labor itu adalah sesuatu yang sangat penting di kalangan negara-negara ASEAN, dan kita saling bergantung dari segi ekonomi kita, dan untuk memperkukuhkan lagi penyepaduan ekonomi ini, saya rasa langkah-langkah yang seperti untuk mempertahankan hak-hak untuk migrant workers dan sebagainya yang juga datang sebenarnya dari satu negara ASEAN kepada satu lagi negara ASEAN, contohnya Malaysia menerima migrant workers daripada banyak negara seperti Myanmar, Indonesia dan sebagainya. Jadi isu ini sudah lama tapi belum lagi ada penyelesaian di mana untuk memastikan hak-hak mereka itu dijamin, kerana benda-benda itu adalah eco chain yang akan sebenarnya saling kait. Baik Prof, seketika nanti kita akan sambung lagi, tapi untuk waktu ini kita nak berhenti rehat seketika sebab banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita faham, terutamanya bagaimana untuk ASEAN menguruskan hal-hal dan juga isu-isu termasuk hal berkaitan dengan ekonomi yang kita sentuh tadi, hal berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya. Kita berhenti rehat dulu, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantauan agenda reformasi. Malaysia hari ini merekodkan pendiriannya yang tegas dalam usaha melindungi kedaulatan negara dan juga rantau ASEAN dari ancaman luar. Dan perkara itu disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi pertemuan pemimpin ASEAN dengan Perdana Menteri China Li Qiang sempena sidang kemuncak ASEAN China ke-26 hari ini. Justru beliau berkata, sebarang kerjasama antara ASEAN dan China pada masa akan datang harus dibina berdasarkan kepercayaan mutual. But the relations with China, whether to be enhanced further, would
relate to our dependence in terms of issues relating to food security, to digital transformation, and as I have alluded to earlier to you, Premier Li Qiang, that we take a very strong independent stance as far as protecting our country and the interests of our region. And I would certainly stress, Mr. Chairman and Premier Li Qiang, that future collaboration would depend largely on the issue of trust and discussions at the multilateral level in terms of security and protecting the interests both of China and ASEAN. Anwar berkata Malaysia dan rakan-rakan ASEAN sentiasa menganggap China sebagai jiran dan rakan dagang yang penting, khususnya dalam aspek perdagangan, pelaburan dan susunan keselamatan. Kedatangan Perdana Menteri China ke sidang tersebut, kata Anwar, telah mengukuhkan lagi hubungan antara semua pemegang taruh. Sebelum ini, media melaporkan pertemuan antara ASEAN dan China antara yang menjadi tumpuan sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta selepas China menerbitkan peta Standard China 2023 pada September. Antara lain menunjukkan garisan 10 yang jelas memasuki kawasan zon eksklusif ekonomi di perairan Sabah dan Sarawak di Laut Cina Selatan. Lawatan Lee itu merupakan pertama kali beliau di pentas ASEAN dan kunjungan pertamanya ke negara Asia sejak menjawat jawatan itu pada Mac lepas. Profesor Badar Dr. Koo Ying Hui, Ketua Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Malaya UM, masih lagi bersama saya menerusi dalam talian. Prof, Perdana Menteri menyatakan berkaitan dengan sebarang kerjasama antara ASEAN dan China pada masa akan datang harus dibina berdasarkan kepada kepercayaan mutual. Dan kita tahu China negara jiran kepada negara-negara ASEAN yang lain, tetapi dalam masa yang sama menjadi antara kuasa besar dalam pelaburan dan juga ekonomi kepada ASEAN dan sebagainya. Tetapi untuk kita memahami bagaimana hubungan China dan juga ASEAN ketika ini, bagaimana untuk kita menggarap perkara ini, bahawa pentingnya untuk kerjasama China dan juga ASEAN, Prof. Ya, saya rasa dalam ASEAN Summit ini telah kita lihat beberapa kenyataan yang dikeluarkan sebenarnya telah agak jelas di mana pemimpin ASEAN tidak ingin menjadi biduk catur dalam pertelingkahan di antara Amerika Syarikat dengan China. Dan hubungan dengan China dari peringkat ASEAN dikekalkan terutamanya untuk beberapa faktor, antara pertamanya adalah untuk ekonomi. ASEAN mempunyai hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan negara ASEAN, dengan China. Dan yang kedua iaitu untuk mengekalkan seperti yang tadi kita bincangkan, bagaimana untuk kekal neutral. Dan sebenarnya ASEAN sendiri dia mempunyai prinsip yang selalunya menjadi bersifat lebih menggunakan diplomasi untuk mengekalkan persahabatan dengan negara-negara semua, termasuknya China. Jadi saya langkahnya untuk mengelakkan diri daripada menjadi percaturan di antara kuasa-kuasa besar ini telah agak jelas kali ini di dalam apa yang kita lihat dalam ASEAN Summit ini. Dan juga Prof, selain daripada hal-hal berkaitan dengan pelaburan, ekonomi dan sebagainya, antara isu-isu penting yang perlu diselesaikan di peringkat ASEAN dan global terutamanya, bagaimana Prof melihat kepada ASEAN dalam menguruskan isu-isu alam sekitar serantau seperti perubahan iklim dan juga pencemaran alam sekitar, terutamanya bagi mendepani dan juga menghadapi cabaran global berkaitan dengan alam sekitar ini, Prof? Ya, agak menarik juga kalau sekiranya kita lihat dengan agenda ASEAN Indo-Pacific Forum, mereka telah memberikan agak banyak tumpuan kepada sustainable financing dan sebagainya, walaupun berpaksikan ekonomi tapi telah menjurus kepada isu-isu seperti isu alam sekitar, perubahan iklim dan sebagainya. Namun kita sudah sedar di peringkat ASEAN ini kita masih mengalami banyak masalah sepertinya masalah jerebu yang masih belum diselesaikan, dan isu-isu
alam persekitaran ini saya rasa bukannya hanya dengan isu-isu di peringkat ASEAN, tapi ia memerlukan negara-negara yang terlibat ini untuk mengambil langkah di mana sewaktu trade dijalankan, bisnes dan sebagainya dijalankan, harus juga memberi tumpuan kepada antara saling kait dengan bisnes dengan hak asasi manusia juga. Saya rasa itulah antara isu-isu yang masih diperbincangkan di peringkat ASEAN, namun belum ada penyelesaian yang sempurna setakat ini kerana ekonomi menjadi keutamaan. Kadang-kadang mereka ada juga akibat-akibat yang berlaku daripada segi hanya lihat kepada dimensi ekonomi, iaitu daripada segi pencemaran dan sebagainya. Jadi kedua-duanya harus saling kait dan harusnya ada koneksi yang lebih ketat dan juga meningkatkan koneksi di antara dua-dua dimensi ini. Sangat-sangat menarik apabila kita bercakap berkaitan dengan hal-hal ini, seperti yang Prof menyatakan, apapun keutamaannya berpaksikan kepada hal-hal dan juga isu-isu berkaitan dengan ekonomi, dan selepas itu banyak lagi perbincangan lagi yang boleh menjurus kepada hal-hal yang perlu dimainkan oleh ASEAN dan peranannya. Dan peranan ASEAN pula kita nak melihat dalam mempromosikan kerjasama serantau dalam bidang-bidang lain, Prof, terutamanya pendidikan, kesihatan dan juga inovasi untuk menghadapi cabaran global seperti pandemik yang mungkin berlaku baru-baru ini dan sebagainya. Bagaimana peranan ASEAN itu di peringkat global dalam berdepan dengan situasi dan hal-hal seperti ini berkaitan dengan pendidikan, kesihatan dan juga inovasi? Ya, saya rasa kalau kita lihat balik semasa pandemik, apa yang berlaku semasa COVID-19, sewaktu itu banyak kritikan yang dilontarkan kepada ASEAN di mana langkah-langkah dari peringkat ASEAN itu agak perlahan. Itu sebabnya ramai banyak negara yang telah mengambil langkah untuk pencegahan di peringkat negara sendiri. Jadi saya rasa COVID-19 itu harus dijadikan satu pengajaran untuk ASEAN di mana semasa kita untuk cuba untuk memperkukuhkan sifat regionalisme ini, harusnya memperkukuhkan apa yang ASEAN centrality yang dimaksudkan, dan juga ASEAN selalu katanya people-centered organisasi. Jadi people-centered ini seharusnya berpaksikan people, dan walaupun tetapi masa sekarang kita lihat banyak isu tentang ASEAN, memang kita lihat kepada isu geopolitical struggle dan kita lihat kepada ekonomi. Saya rasa pada masa yang sekarang dimensi people-centered harus juga dilihat agarnya development dan kita akan jadi peringkat ASEAN akan jadi lebih holistik. Tadi di awal tadi, Prof, kita bercakap berkaitan dengan isu-isu utama ataupun isu-isu yang didepani oleh ASEAN, terutamanya berkaitan dengan isu Myanmar contohnya, migrasi dan sebagainya. Tapi kita nak bercakap juga peranan berkaitan dengan people to people, terutamanya dalam komuniti ASEAN. Apabila kita menyentuh berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, bagaimana Prof melihat kepada pengendalian ASEAN dalam hal-hal seperti ini, terutamanya berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi di rantau Asia Tenggara ketika menghadapi tekanan daripada komuniti antarabangsa contohnya? Ya, saya rasa pada masa sekarang ada juga perbincangan yang sudah lama di mana ASEAN Charter itu harus direview balik. Tapi sehingga sekarang masih belum ada langkah-langkah yang lebih kukuh untuk berbuat sedemikian. Dan di peringkat ASEAN juga wujudnya pertubuhan hak asasi manusia, iaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, dan banyak lagi termasuk deklarasi hak asasi manusia di peringkat ASEAN. Tapi di kali ini di ASEAN Summit kali ini ada satu statement yang telah dikeluarkan di mana pemimpin ASEAN akan cuba mewujudkan ASEAN Human Rights Dialogue. Tapi saya rasa langkah itu harusnya dijalankan dengan lebih konkret sekali, iaitu dan bukannya dalam perancangan tetapi harus wujudkan dialog yang antara 10 negara ASEAN ini, agar 10 negara ASEAN yang mempunyai corak politik yang berbeza
dan bukannya semua yang negara yang demokratik dan semuanya masih lagi politik dalaman yang agak mencabar ini seharusnya lebih bersikap lebih open, lebih terbuka untuk membincangkan isu-isu yang melanda di negara masing-masing, kerana contohnya kita ambil krisis Myanmar ini, ia telah menjadi isu bukan hanya dalam tempoh yang pendek, tapi isu ini sudah lama tapi belum lagi diselesaikan, dan itu telah menjadi perbualan di peringkat dunia, dan saya rasa ASEAN harus bersikap lebih progresif dalam hal-hal seperti ini, kerana kita lihat isu hak asasi manusia, demokrasi dengan ekonomi dan kestabilan politik semuanya adalah saling kait dan tidak harus dipisahkan. Dan tunjangnya seperti yang Prof nyatakan tadi, apa saja tindakan terutamanya hal-hal berkaitan perlu lebih progresif, itu yang perlu dilaksanakan ASEAN, dan akhirnya apa saja dalam bentuk ASEAN Summit dan sebagainya untuk kita mencapai kesepakatan dalam segala hal untuk memastikan bahawa suara ASEAN terus didengar di peringkat global, di peringkat dunia khususnya, untuk memastikan cabaran-cabaran yang didepani oleh ASEAN ini dapat diatasi dalam kalangan negara-negara serantau. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Koo Ying Hui, Ketua Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Malaya UM. Itu saja waktu yang kita ada dalam pantau agenda reformasi untuk waktu ini. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.